Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Sahih Bukhari pada muka surat 26, nota kaki 35, muka surat 26. Jadi perbincangan pada pagi ini masih lagi berkait dengan Kitabul Ilm, nota kaki yang ke-35. Cuba tengok dia punya terjemahan dulu. 35 ni dia berkait dengan perkataan yang digunakan oleh ahlul hadis, iaitu perkataan sami'tu. 35, cuba tengok 35 tu daripada Abdullah bin Mas'ud, saya mendengar. Tu sami'tu, saya mendengar Nabi SAW mengucapkan sesuatu. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bukan haddatsana, bukan akhbarana, tetapi dia kata sami'tu, yang bermaksud aku telah mendengar. Jadi kebiasaan yang digunakan oleh ulama-ulama hadis dalam proses meriwayatkan ataupun proses tahammul hadis itu, dia guna kalimah sami'tu. Perkataan ini sudah digunakan sudah lama, di zaman sahabat lagi guna. Misalnya di sini dikemukakan, Imam Bukhari kemukakan kenyataan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata sami'tu Rasulullah. Jadi kalimah sami'tu itu sebenarnya kalimah yang sudah biasa zaman sahabat lagi. Itu yang hendak dimaksudkan di sini. Seterusnya yang ke-36, satu lafaz haddatsana. Cuba tengok 36 itu. Huzaifah berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua hadis. Jadi haddatsana itu mana telah menceritakan kepada kami. Di sini Huzaifah kata Nabi sebut dua hadis. Nabi menceritakan kepada kami, Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis. Maknanya lafaz haddatsana boleh digunakan untuk periwayat hadis yang lebih daripada satu hadis. Itu maksudnya. Jadi tujuan Imam Bukhari mengemukakan riwayat-riwayat secara ta'liqat, secara isyarat, tanpa menyebutkan sanad yang lengkap, ialah untuk menyatakan para sahabat itu kadang-kadang menggunakan lafaz haddatsana ketika menyampaikan sesuatu hadis Nabi SAW. Kadang-kadang pula mereka menggunakan lafaz sami'tu. Semua itu menunjukkan mereka tidak kisah sangat dalam penggunaan lafaz. Jadi kalau sebab Imam Bukhari ni antara tokoh hadis yang dia kata sama saja akhbarana, haddatsana, sami'tu, sama saja. Baik, 37. Abul Aliyah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW tentang apa yang diceritakan daripada Tuhannya. Ini dialah kalau kita tengok Arab tu baru nampak. Cuba tengok Arab muka surat 24 itu. Muka surat 24 itu. Baris yang ketiga akhir itu. Wa qala Abul Aliyah, daripada bawah mana baris yang ketiga. Wa qala Abul Aliyah an Ibni Abbas anin Nabi. Dia guna an. Itu dalam istilah periwayat hadis dia sebut riwayat secara an-anah itu.
daripada orang ni, daripada orang ni, tidak sebut haddatsana, tidak sebut dia telah meriwayat kepada saya. Jadi bila kata an ni kita tidak terima dia telah meriwayatkan kepada kami, dia telah mencerita kepada kami, tidak. Cuma diguna terjemahannya kata Abul Aliyah daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Guna daripada saja. Baik. Cuba tengok di sini nota kaki yang ke-37. Di sini pula Imam Bukhari menceritakan asal usul bagi istilah riwayat an-anah, riwayat menggunakan an itu, atau riwayat yang menggunakan lafaz an yang bermaksud daripada. Ia adalah riwayat yang ada kemungkinan seseorang perawi itu dia tidak mendengar secara langsung daripada perawi di atasnya, seperti Ibnu Abbas yang dikemukakan olehnya di sini. Jadi Ibnu Abbas dia kata dia ambil daripada Nabi ni, tapi dia guna kalimah an. Abul Aliyah an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, guna an itu. Sebab dalam sistem periwayatan bila digunakan an boleh jadi, tapi tidak mutlak. Boleh jadi maknanya dia tidak dengar sendiri daripada perawi di atas dia. Hak perawi di atas ni maknanya perawi hak tu, dia bukan dia masalah perawi di atas, perawi di bawah ni maknanya hak dia ambil dengan guru dia tu. Itu mana perawi di atas. Misalnya Ibnu Abbas ini, kalau Abul Aliyah makna guru dia tu Ibnu Abbas lah. Mana Ibnu Abbas tu mana di atas dia panggil dalam istilah, takut tak faham. Nah, kita ingat aku di atas ni maknanya jauh daripada Nabi tu, tidak. Mana Abul Aliyah ni guru dia siapa dia? Dalam periwayat tadi ni Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni guru dia siapa? Nabi lah. Isu dia sekarangnya dia cuba tengok di sini, cuba tengok. Kita baca dulu. Mengikut para ulama hadis, Ibnu Abbas hanya meriwayatkan 4 hadis sahaja hak dia ambil daripada Rasulullah secara langsung. Paling banyak pun setengah ulama kata tidak lebih 20 hadis hak dia ambil direct dengan Nabi tanpa berperantarakan sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab dia ni antara sahabat yang kecil, sahabat yang kecil. Jadi setengah ulama kata 4 hadis ataupun tak lebih 20 hadis hak dia ambil dengan Nabi secara direct. Maka boleh jadi ada perawi yang digugurkan, tidak disebut oleh Ibnu Abbas dalam periwayatannya. Apabila dia menggunakan riwayat an, bila dia kata an, ada kemungkinan dia tidak ambil direct daripada Nabi. Perawi yang tidak disebut oleh Ibnu Abbas itu pula adalah sahabat. Jadi oleh kerana dia pun sahabat, cuma dia sahabat kecil, bila dia direct dengan Nabi, makna ada seorang sahabat yang dia tak sebut dalam sanad tu. Bila dia tidak sebut sahabat, ni dia panggil mursal. Tapi mursal ni mursal sahabi dia panggil. Mursal sahabi ni maknanya salah seorang perawi yang tidak disebut tu adalah sahabat. Jadi bila kata mursal sahabi, ni dikira sahih juga. Tidak dikira dhaif. Yang mana kalau mursal hak tidak sahabat ni secara umum lah. Hak mursal tabi'in itu dia ada perbincangan lain pula. Secara umumnya bila kata mursal maknanya ada seorang perawi yang tidak disebut, kira-kira terputuslah sanad tu, dia akan jadi dhaif lah. Tapi kalau mursal tu yang tidak disebut nama tu sahabat, misalnya Ibnu Abbas sahabat, dia riwayat daripada Nabi, celah tu ada sahabat lain, maka hak tu tetap dikira sebagai sahih juga. Walaupun kita kata walaupun nampak terputus, tetapi fi hukmil marfu' dikira seperti marfu' juga, seperti ittisal sanad tu. Sebab sahabat ni mursal sahabi makbul, diterima, tak jadi masalah. Tak apalah. Waktu tu sebelum kita pergi kepada perawi hak lain, Anas bin Malik ni sebagai contoh hak sahabat yang kecil. Jadi isu di sininya bukan isu Abul Aliyah, isu Ibnu Abbas tu. Abul Aliyah ni pun saja nak sebut bagi data dia. Abul Aliyah ni kalau mengikut Imam Ibnu Imad dalam Syajaratul Zahab tu, dalam kitab Syajaratul Zahab, dia sebut, dia kata nama Abul Aliyah ni nama dia sebenarnya Rafi' bin Mahram Ar-Riyahi Al-Basri. Dia ni lahir pada 23 Hijrah. Makna ni anak murid Ibnu Abbas ni nama Abul Aliyah itu, dia ni lahir pada tahun 23 Hijrah, mana tahun terakhir Nabi wafat. Tahun terakhir Nabi wafat.
Sebab tu ulama sebut dia ni sebagai tabi'i. Ibnu Abbas tu sahabatnya, tak apalah. Jadi kuku mana pun Ibnu Abbas ni dia dah dengan Nabi. Tapi dia kecil. Mana kalau dia riwayat hadis-hadis di Mekah kat tentu dah dia tak dengar sendiri. Kira-kiranya begitu. Walaupun ada kemungkinan Nabi sebut pada dia tu ada. Tapi kalau dia sebut dia direct pada Nabi, cerita hak berlaku di Mekah, ulama akan cek lah. Sama ada Nabi royak ke dia ataupun ada sahabat lain royak, cuma dia tak sebut sahabat mana. Tapi tak apa. Sebab ni bab sahabat, boleh. Tidak dikira dhaif hadis tu. Baik, di sini dikemukakan contoh sahabat yang kecil, sirarus sahabah. Misalnya Anas bin Malik. Ni juga antara perawi, dia sahabat ni Anas bin Malik ni. Seperti yang kita sedia maklum lah. Ni juga tersenara sebagai antara perawi yang meriwayatkan hadis secara an-anah, menggunakan an. Kerana Anas bin Malik ni masih kecil ketika Rasulullah pergi ke Madinah tu. Mana dia tu umur 10 tahun, 11 tahun gitu yang mengikut ulama. Jadi bila Anas bin Malik menceritakan peristiwa di Mekah yang diriwayatkannya, sepatutnya tidak dapat diketahui sendiri secara langsung. Cuma boleh jadi Rasulullah sendiri cerita kepada dia, kemudiannya atau dia belajar, dia ambil maklumat dengan sahabat lain. Tak apalah. Cuma nak ayatnya kalau Anas bin Malik dia cerita perkara yang berlaku di Mekah, zaman Mekah, mesti ada sahabat lain yang cerita kepada dia ataupun Nabi ayat. Jadi maknanya di situ penggunaan an itu tidak semestinya diambil direct dengan Nabi. Tu nak ayatnya. Tidak semestinya. Boleh jadi, tapi tidak semestinya. Sebab apa? Sebab dia tak ada, dia kecil. Enggak, dia tidak duduk Mekah, dia duduk Madinah. Begitu juga Abu Hurairah banyak meriwayatkan daripada Rasulullah secara an-anah. Sebab Abu Hurairah masuk Islam antara tahun akhir, dia sepak dengan Nabi pun 2 tahun lebih. 2 tahun 4 bulan setengah. Tapi apa dia riwayat sampai 5,000 lebih hadis tu? Ada sebab dia. Syiah tak terima langsung. Dia kata dia reka tu hadis tu. Sampai 5,000 lebih. Saya nali berapa yang hadis? Sikit je. Dia kira lagu tu. Baik. Jadi Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah secara an-anah. Semuanya telah diisyaratkan oleh Imam Bukhari di penghujung tajuk bab ini. Tak apalah maknanya Abu Hurairah ni oleh kerana dia ni sahabat, kalau dia riwayat an-anah direct dengan Nabi, walaupun ada kemungkinan dia tak dengar sendiri daripada Nabi, tapi dia dengar pada sahabat, dia tak sebut sahabat mana, dia direct Nabi, tetap diterima. Sebab ni dia panggil mursal sahabat. Hadis-hadis kursi yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Anas dan Abu Hurairah itu dikemukakan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, yakni isyarat sahaja tanpa disebutkan sanad yang lengkap. Sedangkan dalam kitab At-Tauhid ia dikemukakan secara mausul. Jadi kalau kita nak lihat hadis kursi yang diletakkan di dalam tajuk ni, kalau kita nak tengok sanad dia lengkap, waktu kita dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab Bukhari juga waktu sebut secara mausul, sanad tu yang lengkap. Baik, tak apalah. Baik, seterusnya kita pergi kepada nota kaki yang ke-38. Cuba tengok terjemah tu muka surat 26 sebelah tu. Jadi Abu Aliyah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi tentang apa yang diceritakan daripada Tuhannya. Jadi hak ni dia panggil hadis kursi lah. Kalau kita belajar dia panggil hadis kursi. Hadis kursi ni hadrat maknanya Allah direct pada Nabi, tidak melalui Jibril. Tu hadis, sebab tu panggil hadis. Allah direct dengan Nabi, cumanya bagaimana maksud Allah direct pada Nabi tu dia ada beberapa cara. Cuma yang pastinya Nabi sebut pada sahabat tu dengan bahasa Nabi. Kalau Quran ni Jibril turun kepada Nabi atas perintah Allah daripada Lauhul Mahfuz dengan lafaz itu, dan lafaz itulah yang Nabi dengar, dan lafaz itulah yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Jadi lafaz itu adalah daripada lafaz Allah lah, kalam Allah. Hadis kursi tidak, kalam tu bukan kalam Allah, kalam tu kalam Nabi, tapi mafhum itu daripada Allah. Dan hak ni tidak melalui Jibril, tidak melalui Jibril. Itu dia panggil hadis kursi. Bawah tu dia ada buat tu. Namun begitu, taraf hadis kursi berbanding hadis-hadis lain hanya sama sahaja.
Jadi nak tengok kuat atau kuat hadis kursi ni kena tengok pada sanad dia. Kalau sanad kuat, kuatlah dia. Kalau sanad tak kuat, jadi lemah dia. Supaya hadis lain. Begitulah juga hadis musalsal. Hadis musalsal ni hadis bila Nabi hadis musalsal ni mana hadis yang diriwayatkan mana perawi itu dia akan tiru cara Nabi. Kalau Nabi guna wak 2 jari, dia wak 2 jari juga. Kalau Nabi duduk atas huta, dia akan duduk atas huta juga. Maknanya dia tiru gaya tu. Begitulah juga perawi lepas tu bila dia ambil dengan tugu dia akan tiru juga gaya tu. Ni dia panggil musalsal. Musalsal ni ada beberapa bahagian dia lah. Tapi kita tak boleh buat lebih daripada hak Nabi buat. Tak boleh. Misalnya Nabi cerita orang-orang kafir yang mati di Bukit Uhud tu kan. Nah, misalnya Nabi cerita, Nabi ada sebut kan, orang ni mati sini gitu ya. Tapi tak ada siapa dia boleh pastikan tunjuk ni tepat mana-mana. Jadi kalau kita nak baca hadis tu secara musalsal, kita kena ayat Nabi tunjuk gitu ya. Jangan kita lebih-lebih siapa kita turun duduk kita sini, paling belakang sini mati. Hak tu dia lebih lah tu. Lebih lah tu, nampak macam ta'yin. Tak boleh gitu. Sekadar kata ni Abu Jahal mati sini, hak ni mati sini, gitu saja. Jangan kita buat tu supaya kita tengok. Enggak, kalau tengok banyak kemungkinan tempat tu sudah berubah, kena sodok dah kawasan tu. Macam mana kita boleh pastikan sini? Patut pas belakang pula. Alik belakang ni. Pergi depan tu pula. Hak tu musalsal karut dia panggil lagu tu. Tak boleh gitu. Dia tak boleh. Jangan lebih. Misalnya Nabi kata ana wa kafilul yatin kahatain, aku dengan orang yang jaga kepentingan anak yatim bagai kedua jari. Kalau kita sebut gitu, ulama kata tak tepatlah. Sebab Nabi masa Nabi sebut tu Nabi kata ni. Nabi isyarat. Dan sahabat kata Nabi gerak 2 jari dia. Kena buat gitu juga. Aku dekatnya dalam syurga dengan orang yang jaga kepentingan anak yatim bagai kedua jari. Kita kena gerak gini juga. Sebab Nabi buat tu gerak gitu jari dia. Sekadar tu ya. Tu ya, jangan lebih pada tu. Sebab dia jadi takut, jadi rosak maksud tu. Tu. Kadang-kadang orang ni bahaya. Bahaya kalau lebih-lebih jadi bahaya. Kita pula nemu tahu ketemu dia siapa boleh pacak nah dia punya tokat. Ni sini mati. Nabi pun tidak buat gitu semua. Bahaya tu. Sekarang Nabi sekadar isyarat gitu ya, sini. Tapi di kawasan Uhud tu, di kawasan bukit tu gitu saja kan. Baik, seterusnya cuba tengok yang ke-39 itu. Anas berkata, daripada Nabi SAW berhubung dengan apa yang diriwayatkan baginda daripada Tuhannya. Ini hadis kursi jugalah. Abu Hurairah berkata, daripada Nabi SAW, baginda SAW menceritakan daripada Tuhan kamu. Cuba tengok. Jadi hak ni Rasulullah cerita daripada Tuhan kamu. Rasulullah cerita daripada Tuhannya. Adalah beza. Hak ni Tuhannya, hak tu Tuhan kamu. Tu beza. Baik, cuba kita tengok di sini. Nota kaki yang ke-39. Imam Bukhari mengemuka kedua riwayat yang kelihatan sama dan hanya merupakan perbezaan di hujungnya. Hak tu dengan Tuhannya. Daripada Tuhannya. Hak ni daripada Tuhan kamu. Itu beza. Hak tu nya, hak tu kamu. Dhamir kedua-duanya, semuanya dhamir. Isim orang panggil ganti nama belaka, cuma hak tu dari Tuhannya. Hak ni dari Tuhan kamu. Jadi maksud Imam Bukhari buat gini tu, dia nak isyaratkan kepada harus bila kita menggunakan riwayat, kita sebut berdasar pada makna, bukan riwayat secara lafaz. Kita riwayat sesuatu kata-kata seorang tapi kita ambil dalam makna dia. Seperti pembaca berita lah. Dia kata Perdana Menteri contoh Perdana Menteri Jepun ke, dia berkata. Lepas tu dia sebutlah, kita kata Perdana Menteri dia boleh kecek Melayu. Moga dia baca berita dia sebut Melayu. Dia riwayat dengan makna tu, cakap pindah lah. Cuma dia sebut tu maksud dia, makna dia tidak riwayat lafaz. Kalau riwayat lafaz dia kena reti bahasa Jepun. Hak ni bahasa Arab juga, cuma dia tidak riwayat secara lafzi, butir-butir serupa dengan lafaz tu, tetapi makna sama.
Tu dia panggil riwayat secara makna. Maknanya boleh juga. Haruh bukan apa. Mana haruh? Ia boleh berlaku pada perkataan yang boleh ditukar dengan perkataan lain yang seerti dengannya. Hasbun ni lah. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Tuhannya. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi, Nabi cerita riwayat daripada Tuhan kamu. Tuhannya, Tuhan kamu makna sama. Mana Allah belaka tu. Keadaannya sama seperti pertukaran antara penggunaan nama sebenar, nama gelaran atau nama panggilan. Daripada keseluruhan riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab ini, tidak terdapat satu pun riwayat yang bermula dengan akhbarana. Secara tidak langsung beliau mengisyaratkan kepada pembaca bahawa sama saja riwayat akhbarana haddasana seperti hal ni lah. Dia gini mudahnya kan. Bagi Imam Bukhari, bagi dia akhbarana aku haddasana sami itu serupa sama saja. Baik, tak apalah. Seterusnya kita pergi kepada hadis di bawah bab ini, hadis 61. Cuba tengok hadis 61 tu. Hadis ni pun sebenarnya kita baca dah sebelum ni. Kita baca dah. Jadi ana terus nak pergi kepada terjemah dia supaya lebih ringkas. Cuba tengok hadis 61. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok, ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Dalam keadaan macam mana pun tak gugur dah. Musim kemarau ke musim hujan tak gugur dia. Nabi kata gitu. Pokok ni Nabi kata betul-betul seperti orang Muslim dalam perumpamaan. Supaya orang Muslim, supaya orang Islam dalam perumpamaan. Nabi pun tanya sahabat dia, ceritakanlah kepadaku apakah pokok itu. Seolah-olah Nabi berteka-teki di sini. Pokok gapo tu agak-agak tu lagu tu. Jadi fikiran para sahabat melayang kepada pokok-pokok yang terdapat di padang pasir. Abdullah pun kata, Abdullah ni anak Ibnu Umar lah, anak Sayyidina Umar. Dia kata masa ni dia kecil benar masa ni. Dia kata fikiran saya pula pada pandangan saya, dalam hati saya lah. Saya kata pokok tu pokok tamar tu, pokok kurma lah tu. Tapi saya malu nak royak. Engkau depan saya ni orang tua belakang. Kita budak lagi, dia pun diam. Dia tak royak. Kemudian para sahabat pun kata kepada Rasulullah, ceritakanlah kepada kami apakah pokok itu wahai Rasulullah. Maknanya sahabat kata kami tak tahulah pokok gapo. Rasulullah royaklah jawapan dia tu. Maka Rasulullah kata pokok tamar. Itulah pokok tamar. Rasulullah kata gitu. Baik. Cuba kita tengok nota kaki yang ke-40 tu. Jadi sabda Nabi SAW, Nabi kata pokok yang daunnya tidak gugur. Apa maksud Nabi sebut satu pokok yang daun dia tidak gugur? Apa maksud di sini? Maksudnya pokok itu segar, menunjukkan kepada kesegaran dan faedahnya yang berterusan, seperti memberi naungan dan teduhan kepada orang yang berteduh di bawah dia. Di dalam Kitabul Adab, dalam kitab ni juga, dalam kitab Bukhari juga, Imam Bukhari mengemukakan hadis ini sekali lagi dengan riwayat yang ada sedikit tambahan. Hadis ni juga, cuma dalam riwayat lain dia ada tambahan. Dalam kitab Bukhari juga, pada Kitabul Adab, Nabi kata gini. Nabi kata masalul mu'min kamathali syajaratin khadra la yasqutu waraquha wa la yatahattu. Perumpamaan orang beriman adalah seperti pohon menghijau yang daunnya tidak gugur dan tidak luruh daun dia. Jadi perkataan yatahattu memberi makna tidak gugur walaupun di musim luruh, tidak seperti pohon-pohon lain. Ini dalam riwayat asal lagi, dalam Kitabul Adab. Jadi pokok ini Nabi SAW samakan dengan orang mukmin yang tidak tergugat imannya, tidak terancam ilmunya dengan berita-berita palsu walaupun berada dalam kesempitan dan kesusahan. Nak ayatnya pokok tu daun tak gugur, supaya orang beriman, supaya orang Islam. Supa tu wajah syabah dia panggil wajah syabah. Sudut kesamaan itu dari sudut mana? Orang beriman ni dia tidak tergugat iman, tidak terancam ilmu dia, supaya daun yang tidak gugur daripada pokok tu.
dengan berita-berita palsu walaupun berada dalam kesempitan dan kesusahan. Maknanya sifat orang beriman yang susah, kau setara mana keadaan dia pun, maklumat palsu ni dia tidak telan mudah-mudah. Orang royak dia, tak kira lah maklumat tu akan menguntungkan dia, dia tak akan terima mudah-mudah. Tu sifat orang Islam. Kecuali setelah dia buat pengesahan maklumat tu betul atau tidak. Kalau dia tidak boleh buat pengesahan, dia tak akan terima. Cerita tu tinggal cerita saja. Itu wajah syabah, sudut perbandingan yang Nabi sebut sini, walaupun ada lagi disebut selepas ni. Baik, tak apa, kita tengok dulu. Yang ke-41, Nabi kata ia betul-betul seperti orang Muslim dalam perumpamaan. Jadi ceritakanlah kepadaku apa pokok itu. Jadi bila Nabi sebut gitu, Nabi kata pada sahabat dia, agak-agak pokok gapo tu, agak-agak pokok gapo jenis lagu tu. Cuba tengok nota yang ke-41. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam proses pembelajaran perlu adanya ujian, sama ada dalam bentuk peperiksaan, teka-teki, kuis dan sebagainya. Fikiran akan menjadi lebih segar dan aktif dengan timbulnya sesuatu soalan yang akan mencetuskan rasa curiga. Dengan itu ilmu akan semakin mudah melekat dan kekal, seolah-olahnya sudah disediakan bekas untuk diisi barangan di dalam. Jadi dengan Nabi tanya pokok gapo tu, sahabat jadi tersentak lah. Masing-masing akan beri perhatian. Pokok dia pakat mikir, semua jadi mikir. Sebab tu dia sebut sini, sahabat tu melayar-layar dalam kepala dia, pokok dia ada di tanah harat ni. Akhir sekali tak jumpa jawapan. Jadi maknanya bila Nabi jawab tu, sahabat yang ada sudah bersedia nak dengar jawapan. Itu tujuan teka-teki ni. Tujuan Nabi tanya gitu. Cuma dalam hadis ni kata Ibnu Umar, dia kata sebenarnya saya tahu pokok gapo, cuma saya malah hoyak, takut malu orang tua. Seolah-olah begitu. Malu toke, muka toke dia ada ni. Saya normal. Muka saya normal, tak boleh jawab juga. Sahabat-sahabat besar, saya nak bakar pun ada. Tiba-tiba dia menjawab, budak kecil ya, takut malu orang tua, dia pun tak tergamuk. Biarlah. Baik, selepas tu baru dia ayat kaya dia. Bila dalam riwayat lain kita akan tengok selepas ni riwayat, bila dalam perjalanan balik tu ayah dia bawa dia balik, dia kata ayah kita tahu benar pokok gapo. Cuma kita malu nak ayat. Ayah dia kata apa tak ayatnya. Kalau ayat aku suka benar, dia kata, lebih daripada dapat harta dunia ni. Nyata ayat pula dia. Tu waktu dalam riwayat lain ada sebut gitu. Jawab mari sini kita baca lepas. Baik. Cuba tengok nota kaki 42 tu. Jadi Ibnu Umar pula dalam kisah ni, pada waktu tu dia masih lagi seorang kanak-kanak. Dan dalam perjalanan pulang daripada majlis tersebut, beliau memberitahu kepada bapanya Saidina Umar tentang jawapan yang ada dalam fikir dia. Sebenarnya sama dengan jawapan Nabi, pokok kurma lah. Jadi bila Nabi sebut kurma, serupa dengan ada dalam kepala, itulah jawapannya. Dia rayak gitu kaya dia, masalah balik lah. Maka Sayyidina Umar pun tanya kepada dia, apa mutak ayat awal-awal tadi yang bila Nabi tanya, senyap gitu. Sayyidina Umar kata gitu. Ibnu Umar pun jawab. Dia kata dah ayah senyap. Kalau anda jawab mudah, dah ayah senyap, kita pun akan senyap. Tak kena lawan toke. Tak nak sabar. Saya pun tak si kata apa-apa. Jadi Sayyidina Umar pun kata kepada dia, kalulah kamu memberitahu jawapannya dalam majlis tu masa Nabi tanya tu, tentu aku ni lebih bangga daripada kalau aku dapat gotu, dapat goni. Maknanya dia akan bangga sebab anak dia cerdik ni. Memang dia sifat fitrah manusia. Orang tua tak boleh jawab, tiba-tiba anak dia kasi jawab. Rasa bangga seorang ayah. Kalau tidak aku jadi rasa saukat lah. Apa yang mutak ayatnya. Seolah-olah begitulah. Baik. Jadi kenyataan ni tak ada dalam hadis yang kita baca ni. Jadi kenyataan ni hak disebut tadi dengan detail begitu, hak tu sebut dalam riwayat lah. Ni riwayat dia ni. Ana baca sini. Ni riwayat lebih lengkap. Hak ni riwayat ni ringkas. Baik, cuba tengok riwayat yang lengkap ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, akhbiruni bi syajaratin tushbihu aw karrajulil muslim la yatahattu waraqha wala. Tu bela lah kalau bahasa kita tu kan.
tu'ti ukulaha kullahin. Qala Ibn Umar fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallamani fakarihtu an atakallam falamma lam yaqulu syai'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah falamma qumna qultu li Umar ya abatah wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah faqala ma mana'aka an takallam qala lam arakum takallamun fakarihtu an atakallama aw aqula syai'a qala Umar la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Apa maksud dia nya? Sebab dia tidak terjemuh di sini, cuba tengok ana ambil secara harfiahlah. Ani bin Umar radhiyallahu diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meredai mereka berdua. Kata Ibnu Umar, pernah ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, akhbiruni. Ni tadilah akhbiruni itu makna lafaz akhbiruni. Maknanya ceritakanlah oleh kamu kepadaku bisyajaratin, tentang sepohon pokok yang mana dia ni serupa orang muslim atau bagaikan seorang muslim, la yatahattu waraqaha, dan tidak gugur daun dia. Beginilah. Belah tu wala tu. Jadi setiap masa dia menghasilkan buah. Ada semua buah tu. Mana orang boleh makan lah. Tak tahu tika masa ada semua buah tu. Kayak buah taman ni ada semua. Buah semua. Gitu. Tu. Jadi pokok gapo tu? Soalan Nabi tanya gitu. Jadi kata Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi, terdetik dalam hati saya annahannak, pokok kurma tu. Tapi dalam hati jelah. Wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman. Saya melihat, saya duk perhati tengok boh kita diri saya Umar, lepas tu saya nak bakar pun senyap. Tak ui jawapan. Ni dua tokoh besar lah, senyap. Fakari tu anggap, jadi saya rasa tak suka lah saya nak sebut jawapan tu. Sebab apa? Sebab orang-orang tua ni ada ni senyap tak jawapan. Kita budak-budak nak kecek rasa malu. Tu makna fakari tu saya rasa tak senang hati, saya nak beri jawapan. Bila mana para sahabat senior tu, ramai-ramai tua tu tak beri jawapan, tak boleh beri jawapan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hiyan nakhlah, pokok kurma lah tu. Tu kata Ibnu Umar lagi, bila mana kami bangun nak balik lah, nak bersurai daripada majlis tu, qultu li Umar, aku kata kepada Umar, ya abatah, wahai ayah kesayanganku. Dia abatah ni bahasa yang menunjuk saya. Ya abatah, wahai ayah kesayanganku, wallahi demi Allah, laqad kana waqa'a fi nafsi annahu, sebenarnya memang saya rasa dah dalam hati ni pokok kurma tu, pokok tamar tu. Maka Sayyidina Umar pun kata, ma manaka antakalam, apa mu tak ayat tadi? Budak ni apa yang tak ayat tadi? Nabi tanya kan apa tak ayat ni? Maka qala, kata Ibnu Umar, lam arakum takallamu. Dah saya tengok ayuh dengan orang lain hok tua-tua ni senyap belaka. Fakarihtu an atakallam au aqulu syai', maka saya rasa tak suka lah nak sebut nak bagi jawapan dengan orang tua senyap. Takut kata kurang ajar pula, seolah-olah begitulah. Ni beradab. Lalu Sayyidina Umar pun kata, la antakuna aku tak, kalulah mu sebut mu jawab, suka mena aku lebih daripada kalau aku diberi gani. Tu nak ayatnya apa ni, kita kata kesukaan ayah dia tu bila anak dia jenis cerdik lagu ni. Baik, tak apalah. Riwayat ini menunjukkan kepada bolehnya seseorang berbangga dengan pencapaian anak dia, kerana anak dia tu ada ilmu dan ada kecerdikan. Dengan kebanggaan itu juga akan mendorong perkembangan ilmu ke tahap yang lebih tinggi. Ibnu Umar tidak memberitahu jawapan yang difikirnya itu kerana kecerdikannya juga. Dia cerdik lah, dia tak tahu jawapan tu. Sebab apa? Nak jaga adab dan mengambil kira perasaan sahabat-sahabat yang sudah dewasa yang ada bersama dalam majlis tu. Tak boleh mendahului orang tua lah kita. Itu maksudnya. Mana cerdik dah dia ni walaupun kecil pun.
Tidak kata akak tangan kita. No, orang tua tak boleh harap berlaku. Kita tahu. No. Tidak jenis gitu. Senyap. Padahal dia tahu. Bagaimanakah Ibnu Umar boleh mengagak? Sini dia timbul ke satu kemudian bagaimana Ibnu Umar dia kecil lagi boleh agak jawapan itu tepat seperti mana Rasulullah ya. Jadi mengikut riwayat lain. Dalam riwayat lain pula. Dalam majlis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan umbuk tamar. Umbuk, separumbuknya lah. Lalu baginda memakannya. Jadi ketika Nabi makan itulah Nabi tanya. Ketika Nabi makan umbuk tamar tu, Nabi tanya, ada separuh pokok dia serupa orang Islam. Daun dia tak pernah gugur pun. Tu. Jadi bila Nabi tanya tentang pokok, pada waktu Nabi sedang makan umbuk tamar, seolah-olah ada clue di situ. Ibnu Umar ni dia tengok Nabi tanya soalan. Pada waktu tu Nabi duduk tengah makan umbuk tamar. Ada kata jalan dah ni. Maknanya pokok tamar ni. Tu. Dia maknanya itu clue. Maknanya kita kata yang dia nampak jawapan tu kerana keadaan Rasulullah. Tak apalah. Jadi Ibnu Umar merasakan bahawa persoalan yang ditanya itu mestilah ada kaitan dan ada isyaratnya dengan situasi semasa. Ia juga menunjukkan bahawa persoalan yang hendak dibuat oleh seseorang pengajar ilmu mestilah berkait dengan situasi dan perkara yang telah dipelajari. Ada juga isyarat-isyaratnya yang mereka boleh mengagak jawapannya dengan mengetahui. Maknanya ginilah mudah kita nak buat soalan, nak buat kuis ke apa, biar ada sukat dia. Dia kalau tak ada sukat tewak mari soalan profesor pun baca kah seraya lah kan. Tunggu ilmu ni luah. Betul ilmu tauhid, betul ilmu tauhid tu. Mana sukat dia? Okey, tajuk ni bincang ilmu tauhid. Waktu bincang soalan, profesor pun baca tak nak jawab tu. Mai tak ada sukat gitu. Jadi maknanya kita nak buat teka-teki, nak buat soalan perasaan biar pelajar tu tahu dia punya skop dia tu. Sukat tes banyak mana. Kalau pergi dengan luah gitu, kena orang cudi tu. Jadi bagaimana pula dengan sahabat lain yang tidak memberikan apa-apa jawapan? Dia tak boleh faham ke Nabi duduk tengah makan umbuk tamar tu, tak boleh nak agak jawapan tu. Boleh jadi kerana para sahabat fikir tentulah tidak berkait dengan pokok biasa ataupun jawapan tidak semudah itu, seperti mana tanggapan Ibnu Umar. Ibnu Umar kata bakal sahabat duduk melayar pada pokok-pokok lain. Aku duduk nampak pokok kurma tu, lepas apa muka Nabi duduk makan umbuk kurma? Gitu. Atau boleh jadi juga para sahabat tu tidak menemui jawapan yang sesuai untuk perumpamaan orang Muslim itu sebab dia kait serupa orang Islam. Boleh jadi telitah juga pokok tamar tu, tapi disamakan serupa dengan orang Islam. Hak tu jadi jauh begitu pemikiran. Demikianlah sifat soalan dan jawapan. Kadang-kadang soalannya kelihatan susah tapi jawapannya mudah saja. Hak ni sebenarnya dari sudut psikologi dalam ilmu pendidikan, maknanya seorang guru tu dia kena pelbagaikan metod pengajaran tu. Jangan duduk mengajar 4-10 tahun tu lagu tu duduk baca siapa nera anak murid tak kira tu. Siapa ada sebut, siapa anak murid kata mari dia cikgu tu. Tengok jadual dia ngatut dah. Anak ada seorang sebut secara umum ni, dia mengajar sejarah. Ni anak sebut ni cerita benar ni. Cuma anak tak ayat siapa ni. Ayat apa kita. Dia mengajar sejarah, dia baca, dia tak kelih dalam pelajaran warga. Dia bakal baca habis masa dia tu. Begitulah bertahun-tahun. Masa anak sekolah dia lah guru paling boring. Kita paling boring. Siapa bila tengok jadual sah negara. Kita katalah tertenok awan tak suwi negara ni. Siapa tok bunga cekih dua sini. Bunga cekih tahu bunga cekih. Kok kuat rasa tok sini. Tok tahu juga. Anak katanya, mana ustaz ni peraan ni, cikgu ni mengajar sejarah. Dia masuk, tak masuk lagi. Tahu subjek dia ya. Nguak lalu. Apa tu? Dia mengajar gitu, tak ada orang panggil pendekatan, tak ada seni lasan. Kalau kita tengok guru geografi ngajar suyak dengan syajarah, gambar rajah, suyak dengan winata pula. Okey, hak ni bila dia baca contoh ni. Misalnya baca satu perenggan, siapa dia boleh sebut? Gapo dia paling utama daripada perenggan ni? Barulah tak nera ngajar lagu tu. Ni dah baca. Cukup tanya periksa. Dia tak pernah tanya, anak tak pernah dengar dia tanya guru, baik ke tak dia tanya anak murid. Dia tak pernah tanya, dia ngajar. Kita tu bokok kali, kadang-kadang kita tengok
Guru ni raca molek baca. Tak kita kata tak. Ada jenis lagu tu. Oh ni pengalaman anak ada seorang-seorang tu ya. Kalau guru lain enggak seyak dengan tanda. Okey, tanda poin ni hak betul ni. Kadang-kadang dia tanya pula kita. Kadang-kadang dia suruh kita baca, awak baca perenggan ni, patau ayat gapo dia. Kesimpulan utama, poin utama yang nak disampaikan dalam sebab perenggan ni poin, dia ada poin dalam tu. Jadi bila buat gitu kita pun jadi tidak mengaku. Nak ayat tu nak ayatnya maknanya guru sebab tu dia orang nak mengaji ke lepas daripada maktab perguruan ni memang dia bisa dia mengajar. Nak tahu tu lagi, ana pernah pergi orang jemput kuliah ceramah untuk pelajar sekolah rendah. Ana terus sekali, pak hari ni tak segi dah. Kita tengok bodoh tu tak ada apa dah kata tu. Hilang habis hari dia. Engkau kita jenis duk mengajar pupuk kita gini, duk mengajar budak. Dia bising nak lagu mana. Tapi kalau guru ni semula jadi sama jadi mustaq. Dia tahu. Dia kelih budak senyap dia. Kita nak wan kata tu. Kita jenis tidak lucu no. Nak buat lucu suka kat orang. Lepas tu tak segi dah. Gi sekolah menengah pula. Lagu tu juga. Kau bising lagi. Akhir sekali kita buat syarat lepas ni kalau nak panggil saya ceramah tu mesti pelajar paling kurang tingkat 4 tingkat 5. Bawah hari tu tak sih. Apa tu? Kita tak ada seni, tak ada kepakar dia. Hak tu dia kena kalau guru dia ada kelebas itu. Mana kalau kita nak masuk di sekolah dia kena belajarlah proses cara pendekatan untuk peringkat ni lagu mana. Hak tu memang kelebihan guru sekolah yang naik lipat dia. Perlu kejap kira nak habis sejal. Tak sayang nak lalu dia buat PhD dia sebut juga kan nak ayat bui ni hak Nabi dia sebutnya. Dia PhD lah ni. Dia kata entah boleh pergi entah biasa kau pergi ceramah di sekolah nak biasa pergi tak segi dah kata. Dia kata sopan aku tak segi bertobatlah dia kata. Bila dia ayat fakta budak awak tak tahu jadi serabut guru. Nak marah. Kata tak lihat anak ayatnya tidak mengajar ni payah. Ngajar ni payah Tamu-tamu kalau tahap 1, tahap 2 dia buat tok sekali dalam dewan daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 lagi lepek kita. Saja nak sebutnya pernah dipanggil ceramah Syiah. Anak kata boleh tapi mesti pelajar tu tingkat 4 tingkat 5 gi capur dengan tingkat 1. 1 2 3 4 5 saudara. Dia kata tak ada apa nak kecek bab Syiah. Akhir sekali hak nak royak tak jadi royak sabuk pakai royak boleh-boleh mikir kecek. Apa tu? Sebab kita tak ada pengalaman. Patut tak sesuai tak tajuk tu nya peringkat. Nak royaknya kalau kita tengok hadis lain Nabi ni kalau dengan budak-budak pun sesuai tu kehebatan dia. Sebab tu ulama kata ni dalam syarah Riyadhus Salihin 26 jilid syarah. Dia ada satu tajuk anda tak ingat hadis mana dia sebut dia kata Nabi ni salah satu keistimewaan dia boleh turun ke kedudukan dia tu sehingga budak 5-6 tahun pun dia boleh royak maklumat sehingga budak tu jadi bui perhatian. Tu kehebatan Nabi. Makna seorang profesor kalau boleh mengajar tadika bisa boleh mengajar tadika dia profesor mengajar mesti tiba-tiba turun untuk budak boleh bui perhatian juga. Memang hebat tu. Memang hebat. Inilah yang dimaksudkan di sini. Baik, seterusnya sebab dia panjang juga ni ambil lagi yang terakhir ya. Cuba tengok nota ke 43 tu. Jadi bila sahabat tu tak boleh jawab, sahabat kata apa ni? Akhbirni. Ceritakan oleh engkau wahai Rasulullah kepada akhbirna, ceritakanlah oleh engkau kepada kami. Tu akhbir, dia guna dah. Kalimah tu sudah diguna dah. Hal tu yang digunakan oleh dalam periwayatan hadis. Baik, tak apalah. Jadi bila sahabat tak boleh jawab, maka sahabat kata ceritalah Rasulullah. Kita tak tahu jawapan. Baik. Dua tempat hak ni nak ayatnya penggunaan ni yang sebenarnya sini hak ni nak sebut tentang penggunaan hadithuni. Cuba perhati Dua tempat digunakan pecahan perkataan dari akar kata yang sama. Misalnya tahdith. Fahaddithuni, cuba tengok. Mahia. Bila kata fahaddithuni, hak ni hak Nabi kata. Fahaddithuni terjemah secara harfiahnya, maka hadithu, ceritakanlah oleh kamu ni akan aku. Ya tu dia panggil ya tu dia jadi maf'ulun bih. Kalau ngaji bahasa Arab dia tahu mana sebab dia dipisahkan oleh nun wiqayah itu. Nun tu nun wiqayah dia panggil.
Dhamir yang terletak selepas nun wiqayah ya tu dia mesti jadi maf'ulun bih. Hadithu wa tu wa jamak tu jadi fa'il. Fa hadithuni, ceritakanlah oleh kamu kepada aku mahya, pokok gapo tu. Dan keduanya, bila sahabat tak boleh jawab, sahabat kata hadithna. Apa dia? Ceritakan oleh engkau kepada kami. Maknanya sahabat minta Nabi cerita, sebab tu dia guna hadith atau fa'il amar. Ceritakan oleh engkau na akan kami. Anna tu jadi maf'ulun bih. Mahya, pokok gapo tu. Sin Imam Bukhari nak ayatnya penggunaan haddatsana tu. Haddatsana tu. Hak tu nak ayatnya mana ada dah digunakan. Gitu tak apalah tu. Okey, ana tidak baca untuk seterusnya tu. Cuma hak ni jadi panjang ni. Hak 44 ni kita bincang semulalah. Nota kaki yang ke-44 tu, apakah persamaan antara pokok tamar dengan orang Muslim tu? Gapo dia? Persamaan Nabi nak ayat tu, waktu dia bincang panjang juga tu, kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Kita bincang minggu depan. Cuma nya hak bahagian atas tu ana tidak bincang lah. Hak tu dia kena ngaji usul tu baru sedap tu. Berkenaan dengan haddatsana, beza dengan akhbarana lagu mana, amba'ana lagu mana, sami'tu tu lagu mana. Atau dia istilah-istilah yang mana bagi Imam Bukhari sama saja. Tapi bagi Imam Muslim, dia buat sini Ibnul Madini, Humaidi, Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, bagi mereka ada beza. Akhbarana, kita kata haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu, hatu dia tak serupa. Dan ada beberapa kalimah lain lagi. Tak apalah, tu kita tidak nak bincang. Jadi untuk minggu depan kita akan bincang nota kaki 44. Hak kita nak bincang ni apa dia? Wajah syabah. Sudut mana Nabi kata pokok kurma ni serupa dengan orang Islam? Sudut mana? Atau kita bincang semulalah minggu depan insya-Allah, sebab panjang juga tu. Baik, jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.